Allah Ta'ala dan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan maksud penciptaan kita. Tidaklah kita dilahirkan, tidaklah kita diciptakan melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, untuk kita mengesahkan Allah, untuk kita mengenal siapa itu pencipta, pemelihara yang beri rezeki kepada kita. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung muzakarah ilmu kita menggunakan kitab hadis 40 ya, Imam Nawawi, ini disusul oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita sambung pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Jadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi ashar. An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sidq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ulang lagi sekali. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Daripada Sayyidina Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buah hati kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma. Anhuma itu merujuk kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, beliau iaitu Sayyidina Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal, saya telah mengingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Nabi, sabdaan Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu. Tinggalkan benda perkara yang meragukan kamu dan pergi kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan benda yang meragukan kamu pergi kepada benda yang dan perkara yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih statusnya. Jadi tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali terkenal Hasan dan Husain yang disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Hasan bin Ali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah cucuku, dan dia menjadi seorang ketua, dia akan menjadi seorang ketua dan dia akan mendamaikan, dia akan menjadi pendamai antara dua puak yang bertelagak di antara orang-orang muslimin. Ini dalam sejarah, dalam sejarah ada dinyatakan bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib merupakan asbab pendamai di antara dua puak yang bertelagak ketika itu. Jadi kita nak bicarakan, nak bincangkan sabdaan Nabi dalam hadis yang ke-11 ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan kamu. Jadi mana kata tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam keadaan yang kita was-was, kita ragu-ragu, kita syak, kita tak sedap hati benda ni. Kita nak buat benda ni, kita rasa tak sedap, kita rasa ragu-ragu, ni boleh ke tak boleh. Kita pun tak tahu kan, yang ni boleh ke tak boleh. Jadi kalau benda tu meragukan kita tinggalkan benda tu, kita pergi benda yang kita yakin. Dan hadis ini adalah sama makna dengan hadis yang ke-6 yang telah kita bicarakan
sebelum ini, hadis yang ke-6. Sama maknanya, lebih kurang lebih kurang maknanya. Hadis yang ke-6 kalau kita semak balik pada hadis yang ke-6, ialah hadis tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal ni benda yang jelas, wa innal harama bayyin. Haram juga benda yang dah jelas. Halal jelas, haram pun jelas. Halal contohnya benda minum air yang suci, yang tidak ada campuran najis dan sebagainya, halal. Jadi dah jelas, tak ada kita ragu-ragu. Nak boleh minum ke tak boleh minum air mineral ni? Lainlah dia ada campuran yang meragukan. Campuran dia debu benda yang lain, itu meragukan kita. Tapi kalau air mineral suci, tak ada campuran apa-apa, okey, kita jelas, kita yakin. Dan haram juga benda yang jelas. Dah jelas-jelas Allah kata arak, benda yang Nabi kata arak ni benda yang haram, benda yang memabukkan ialah arak. Arak ni ialah haram hukumnya, tak boleh minum benda yang memabukkan. Jelas, dah jelas. Cuma wa bainahuma umurun mustabihat, duk tengah-tengah antara halal dan haram ni benda yang meragukan kita. Haram ke halal, boleh buat ke tak boleh buat, ini kita dah bincangkan pada hadis yang ke-6. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang duk tengah-tengah syubhat itu. Jadi barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang memelihara diri daripada perkara-perkara yang syubhat ini, perkara-perkara yang meragukan kita, dia pelihara diri dia, maka dia telah pelihara agamanya, dan dia telah pelihara maruahnya. Dan barang siapa yang terjerumus, yang jatuh dalam perkara syubhat, dia akan jatuh ke dalam benda yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ayyar ta'ati. Sebagaimana pengembala yang dia bawa binatang gembalaannya berdekatan dengan kawasan larangan. Contohnya ada kawasan larangan, dia bawa dia punya kambingnya duk berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku ayyar ta'ati. Hampir-hampir dia punya binatang ternakan itu akan masuk ke dalam kawasan larangan. Dia meragut, binatang-binatang itu akan meragut rumput di kawasan yang dilarang. Mana kata benda-benda tu kita kena elakkan lagi awal. Jangan duk ujung-ujung, duk magak-magak kan. Kalau boleh kita pelihara diri kita daripada atas pagar ataupun sepadan-sepadan ni, jauhkan diri. Contohnya benda yang meragukan kita, ini tak ada masalah, kita buat. Jadi takut kita terjerumus buat benda yang haram. Eloknya kita jauhkan diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Dhar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian perkara kesempurnaan takwa. Kesempurnaan takwa ialah kita meninggalkan sebahagian daripada perkara yang halal. Kesempurnaan takwa ialah kita meninggalkan sebahagian daripada perkara yang halal, iaitu perkara yang meragukan kita. Meragukan. Ini tak ada pun kata tak ada pun kata haram, tapi kita ragu-ragu. Macam kita bincangkan sebelum ni, kedai makanan luar negara, kedai daripada Jepun ke, makanan Jepun ke, makanan Korea ke, kita cek tak ada pun logo halal. Kita boleh makan ke tak boleh makan? Boleh. Ini tak ada benda yang meragukan pun. Dia jual kandungannya ikan, contohnya ikan, nasi, tak ada apa-apa, tapi timbul ni kalau dia bubur haram macam mana? Kalau dia bubur haram ataupun benda yang haram, jadi timbul keraguan kat kita. Jadi eloknya kita tinggalkan. Eloknya kita tinggalkan. Okey. Itu hadis yang ke-6. Panjang lagi lah. Panjang lagi. Jadi hadis yang ke-11 ini, kita ambil yang yakin. Dan dia berkaitan juga dalam masalah fiqh. Masalah fiqh. Contohnya, kita syak. Aku ni ada wuduk ke tak ada wuduk? Tadi nak main syak. Dia teringat, aku ada wuduk ke tak ada wuduk? Tadi rasa macam terkena, terketut. Tapi tak kalut. Jadi macam mana tuan? Kita syak, ada wuduk ke tak ada wuduk? Kita syak. Kita nak ambil yang mana? Jadi kita ambil yang yakin. Yang syak, kita syak sama ada kita telah terbatal ataupun tidak. Itu kita syak. Tapi yang yakinnya, semayang maghrib tadi kita ada wuduk. Itu yakin.
Kita batal tu kita syak, sama ada kita terkeluar angin ataupun tidak, itu kita syak. Jadi kita ambil yang yakin, iaitu kita telah ada wudu pada solat maghrib tadi. Ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Lainlah kalau kita confirm bunyi kuat tadi. Bunyi kuat dalam ataupun bau sampai satu surau ni bau. Yang tu confirm, tu bukan syak lagi, itu confirm. Itu confirm. Tapi kalau kita syak, macam kelak ke tak kelak? Kelak ke tak kelak? Kita ambil yang tadi. Maghrib tadi kita ada wudu. Jadi hukumnya adalah yakin. Ambil yang yakin. Macam tadi Nabi kata, da'ma yaribuka, tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan kamu. Sama juga macam kita semayang. Semayang contohnya kita semayang isyak ataupun semayang zuhur, asar 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi waktu kita semayang, kita syak. Sekarang ni kita tengah qiyam, kita syak. Ni rakaat yang keempat ke rakaat yang ketiga? Dia syak. 4 ke 3? 4 ke 3? Kalau rakaat keempat, sekali lagi kita tahiyat. Kalau rakaat ketiga, sekali lagi kita tambah lagi 1 rakaat. Kita syak 4 ke 3? 4 ke 3? Jadi kita ambil yang yakin, iaitu yang paling kurang 3. Mana kata kita 3 atau 4, kita ambil yang 3. Mana kata kita kena tambah lagi 1 rakaat. Kalau kita syak, kan? Kita syak. Jadi confirm kita macam ni. Confirm kita dah sembahyang 2 rakaat. Itu confirm. Sebab kita syak sama ada rakaat ketiga ataupun rakaat keempat. Ambil kita telah 2 rakaat kita telah sembahyang, tambah lagi 2 rakaat. Mana kata kita ni sedang berada rakaat ketiga, tambah lagi 1 rakaat yang keempat. Itu kaedahnya. Ambil yang yakin, tinggalkan benda yang meragukan kita. Sama juga dalam perkara yang lain, andai kata kita dalam keraguan, tinggalkan benda yang samar-samar itu, pergilah kepada yang yakin. Pergilah kepada yang yakin. Itu. Jadi perkara ini sama makna dengan hadis yang ke-6. Kita tidak perlu bahas dengan panjang lebar. Telah bahaskan pada hadis yang ke-6. Alhamdulillah. Jadi kita masuk pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Jadi sendiri. Contohnya adalah yang berlaku dalam kehidupan kita yang tadi. Ada orang tanya baru ni. Kalau orang minta sedekah, kan? Orang minta sedekah. Sekarang ni banyak orang minta sedekah. Dekat dia tengah makan dekat restoran tak pergi mai. Orang minta sedekah. Kita dengar bau minyak dekat kereta, ada budak minta sedekah. Dekat mana lagi? Dekat LRT ke apa, banyak orang minta sedekah. Jadi ada persoalan, ada pertanyaan. Boleh tak kita bagi? Mungkin sebab apa? Mungkin ada syak dalam hati kita. Mungkin itu sedikit. Mungkin duit yang kita bagi itu untuk keuntungan sindiket ataupun gangster-gangster mafia di belakang tu, mungkin itu syak. Itu syak. Jadi kaedahnya sama. Kaedahnya sama. Yang terbaik kita bagi. Yang terbaik kita bagi, dia orang yang menerima itu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak guna kat mana itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Kita tak tahu dia nak guna kat mana. Yang mungkin ada syak dalam hati kita, tapi kaedahnya tinggalkan benda yang meragukan kita kepada benda yang tidak meragukan kita. Kalau kita bagi kerana Allah catat. Allah catat sebab Allah Taala nak tengok sama ada kita beri ataupun tidak beri. Tapi kalau kita tak mau bagi, dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adab. Kalau kita tak nak bagi, ni sedikit confirm. Kita tahu dalam Facebook lu baca internet ni confirm sedikit. Kita yakin kita tak mau bagi. Kalau tak mau bagi, kita kena cakap, tolak dengan lemah lembut. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Tak apalah ni. Tak apalah. Ataupun kita tolak dengan cara yang baik dan kita maafkan. Mungkin orang yang minta sedekah tu dalam keadaan agresif. Kadang-kadang kalau kat negara kita Allah Alhamdulillah setengah tempat dia agresif sangat-sangat. Dia pegang kita. Bagilah cik, kan? Bagi. Kalau dekat kalau kat Mekah pernah saya ada budak tu dia pegang, dia cium-cium kan. Cium-cium kita, bagilah. Dia pegang dia cium-cium. Kat Malaysia tak ada alhamdulillah macam tu. Jadi kalau orang minta sedekah, kalau kita tak bagi, cakap baik-baik, tolak baik-baik, maafkan dia. Itu adalah lebih baik daripada kita bersedekah dan sedekah itu kita turuti dengan benda yang menyakiti hati dia.
Contoh kita bagi, narik. Lain kali mengaji bagi pandai, tu orang ngaji tak pandai, minta sedekah. Kan kita marah dia. Kita bagi juga, tapi kita marah dia. Kita sakitkan hati dia. Kata Allah, lebih baik kita tak bagi dengan cara yang baik daripada kita bagi, kita sakitkan hati dia. Kita kata kat dia macam-macam. Sebab tu ayat sebelumnya Allah kata apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu ungkit-ungkit. Kita bagi, kita ungkit-ungkit. Aku yang sponsor hang daripada dulu. Hang ni jadi senang sebab aku lah. Kan? Aku yang sponsor setelah hang tak ingat budi aku, jasa aku. Kita ungkit-ungkit. Habis pahala sedekah kita. Ataupun lagi satu, wal adha, kita duk sakitkan hati orang yang kita bagi, kita sakitkan. Allah kata jangan, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan kamu menyakitkan hati orang yang menerima. Jadi kalau terbaik untuk selamat kita senyap, kita simpan. Kita sedekah, kita simpan, jangan beritahu ke orang. Jangan beritahu ke orang. Kalau kita sedekah apa-apa, kita simpan, kita senyap. Tapi ada soalan lagi pula. Ustaz, tak boleh ke kita menzahirkan sedekah kita? Boleh menzahirkan. Sebab Allah kata in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menzahirkan sedekah, baik kalau zahirkan sedekah baik. Wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekah dan kamu memberikan kepada fuqara, kepada fakir, itu lebih baik. Nampak? Dan dalam 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Taala di akhirat nanti, yang mana pada hari yang tidak ada naungan teduhan selain daripada naungan Allah Taala, salah satu golongan daripada 7 itu dalam hadis Nabi menyatakan antaranya ialah orang yang bersedekah, yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Antara 7 golongan. Allah special, mana orang sedekah ni special sangat-sangat. Mana kata tangan kiri pun tak ada. Punyalah dia sembunyikan, umpamanya begitu. Sembunyi sedekah, orang tak tahu, dia akan berada di bawah naungan Allah Taala di akhirat esok nanti. Masya-Allah, subhanallah. Waktu mana waktu orang lain dalam keadaan huru hara, dalam keadaan kepanasan, matahari di atas kepala, dekat sangat dengan kepala kita, dengan orang berhimpit-himpit dengan tidak berpakaian, yang mana manusia ada yang tenggelam dengan peluh-peluh mereka sendiri. Tetapi orang yang bersedekah, yang ikhlas akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita salah seorang daripada mereka yang berada di tempat VIP yang khas, special di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi balik pada cerita tadi, sedekah ataupun tidak, yang kita syak, yang kita di sedikit ataupun tidak, kita syak saja. Tapi yang yakin, kalau kita bagi kerana Allah, ikhlas, Allah Ta'ala akan tulis pahala untuk kita. Dan pahala sedekah ni cukup besar, sehingga Allah Ta'ala memberi perumpamaan. Satu sedekah akan menumbuhkan 700 kali ganda. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seumpama sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu dia ada 100 biji benih. 100 kali dengan 7 tangkai, 700 kali ganda. Perumpamaan ganjaran orang yang sedekah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daripada sebahagian daripada keelokan, kecantikan Islam bagi satu orang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.
dia meninggalkan perkara yang sia-sia baginya. Dia tinggalkan benda yang sia-sia. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya seperti itu. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau sangat suka kucing lah, sangat suka kucing. Sebab tu Nabi panggil dia dengan Abu Hurairah. Hurairah ni kucing lah, kucing gelaran. Jadi kucing ni, yang kita dah bincangkan tentang Abu Hurairah, dia punya beliau punya biografi. Abu Hurairah sangat suka kucing, dan Nabi SAW pun suka kepada binatang yang makan kucing. Jadi kita pelik tuan-tuan, zaman sekarang ni ada orang yang sakiti kucing, yang seksa kucing. Ada yang potong kaki kucing lah, ada sepak, ada terajang, ada yang langgak macam itu saja. Jadi sedangkan kucing adalah binatang kesukaan Nabi SAW. Atau kita nak sedekah pun tak mampu nak bayar, nak sponsor anak yatim, tak mampu nak sponsor orang susah, kita beli makanan kucing, bagi kucing yang terbiasa di jalan. Kita pun dalam mangkuk letak tepi jalan, kucing-kucing banyak. Itu pun sedekah. Kita tak tahu, mungkin dengan amalan tu, sebab amalan yang kita rasa kecil, alah bagi sedekah, bagi makan kucing je pun, mungkin kerana itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kenapa? Mungkin yang tu je kita ikhlas. Mungkin yang tu je kita ikhlas. Yang lain mungkin ada riak. Mungkin pergi sembahyang masjid, nak tunjuk orang. Jadi ini ada riak di situ. Tengok. Yang tu je ikhlas. Kita tak tahu mana. Kita tak tahu, jangan kita sangka perkara yang kecil yang kita lakukan itu tidak ada nilai di sisi Allah. Mungkin itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? La tahkiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu merasa kecil, jangan kamu merasa remeh dengan kebaikan sikit pun. Walaupun kebaikan itu sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria, wajah yang manis, yang itu pun kebaikan. Mungkin dengan itu Allah Ta'ala suka lagi kita, sebab kita memberi senyuman, bermanis muka kepada orang lain. Itu dia. Jadi balik kepada perbahasan kita, hadis yang ke-12, tinggalkan perkara yang sia-sia. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Benda nampak mudah, simple, tetapi sangat susah untuk kita lakukan sebenarnya. Sangat susah untuk kita lakukan sebenarnya. Sebab apa? Dalam kehidupan kita suka buat benda yang tak bermanfaat pun. Tak bermanfaat. Contohnya sembang. Sembang. Biasa kalau kita sembang, benda yang sedap disembang ialah sembang pasal orang, tentang orang. Kita suka sembang. Dah sembang 2-3 orang, benda yang sedap nak disembang ialah sembang tentang keburukan orang. Oh, dia tu. Bila masuk keburukan orang, oh syok. Atas seronok. Atas seronok. Itu syaitan. Syaitan. Hawa nafsu. Jadi, sebab apa tuan-tuan? Bila kita buat benda yang sia-sia ni, dia akan terjerumus dalam kita buat benda yang haram. Sama juga macam tadi, bila satu orang tu dia buat benda yang syubhat, dia boleh jatuh benda yang haram. Sama juga orang yang terlalu banyak melakukan benda yang tak bermanfaat, dia akan mudah untuk melakukan perkara yang haram ataupun meninggalkan perkara yang wajib. Sebab tu kecantikan yang ada bagi satu orang Islam ialah dia meninggalkan perkara yang sia-sia baginya. Jadi janganlah satu orang Islam itu sebaiknya kehidupan kita hanya buat 3 perkara sahaja. Dalam kehidupan kita buat 3 perkara sahaja. Yang pertama, berbekal untuk akhirat. Mana kata kita buat amalan untuk akhirat, mai masjid, mai surau, mai berjemaah, kuliah, ada manfaatnya, dapat manfaat untuk akhirat kita. Baca Quran, sedekah dan sebagainya. Jadi yang pertama, kita buat perkara yang menguntungkan akhirat kita, bekalan untuk akhirat kita. Yang kedua ialah kita mencari keperluan untuk kehidupan dunia. Macam kita keluar bekerja pagi-pagi, kita pergi pejabat, kita pergi tempat perniagaan kita, ataupun apa saja, kita keluar ataupun kita mencari keperluan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, anak isteri, rumah dan sebagainya. Itu yang kedua, tak ada masalah. Dan yang ketiga, boleh kalau kita nak berhibur, nak relax-relax, pergi pantai lah, pergi naik bukit Cameron Island kan, pergi mana-mana pun boleh. Tapi sekadar mana kata tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jadi boleh nak berhibur, boleh
beribu tiada salahnya. Asalkan bukanlah perkara yang haram. Jadi 3 perkara ini sahaja yang kita boleh lakukan. Jangan buat benda yang lain, iaitu benda yang tidak manfaat untuk kita, sama ada dunia ataupun akhirat. Apatah lagi melakukan perkara yang haram, perkara yang haram. Dalam surah Al-Mu'min ayat yang ketiga, dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mana mereka ini khusyuk dalam solat mereka. Orang yang beriman beruntung, orang yang mana sifat mereka khusyuk dalam solat. Kita cek semayang kita khusyuk ataupun tidak. Allah kata beruntung orang-orang yang beriman yang mana khusyuk dalam solat. Kalau tak khusyuk, kita cek, kita betulkan, kita bagi khusyuk, kita tingkatkan kualiti solat kita. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman ni yang beruntung kata Allah ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mereka menjauhkan diri. Jadi benda yang tak manfaat, benda sia-sia dia menjauhkan diri. Bila orang nak sembang mengumpat orang, contoh kita 2-3 orang, 4 orang, ada orang mengumpat orang, kita jangan join. Kita jangan join, buat tak tahu ataupun pandai-pandai lah kita. Tak maaf, saya nak pergi tandas tak? Saya nak pergi tandas tak? Nak pergi toilet tak? Pandai-pandai lah, pandai-pandai. Tapi orang perasan, dia ni jangan mengumpat depan dia. Kalau mengumpat, dia lagi dia bangun. Tak kira dia angkat. Macam ayah saya tentang, ayah saya macam tu. Kan dia salah kadang-kadang bila balik kampung, orang tu sembang pasal saudara tu, sembang pasal saudara dia. Kadang dia salah untuk sembang pasal orang. Jadi bila sembang pasal orang, dia lagi dia mula dia bangun. Dia tinggalkan. Ataupun dia siap, dia buat letak kan, dia buat benda lain. Ni setik macam tu. Sebab dalam Al-Quran, dalam ayat dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sami'ul lagwa a'radu 'an." Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka memalingkan muka daripadanya. Ini adalah orang-orang yang beruntung, orang yang beriman, yang tinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan. Dia kata apa? Orang yang mana dia boleh jaga, dia boleh jaga dia punya mulut dia, dia boleh jaga dia punya, barang siapa yang memberi jaminan kepada aku tentang anggota yang berada di antara dua rahangnya, mulut. Dia jamin dia boleh jaga mulut dia dan anggota yang berada di celah kedua-dua kakinya, iaitu kemaluan, ya. Maka aku akan memberi kepadanya jaminan syurga. Orang yang boleh jaga dua anggota ni, mulut dan kemaluan, Nabi jamin syurga baginya. Dan masuk syurga nak dapat jaminan daripada Nabi, kita jaga dua anggota yang susah nak jaga dua ni, insya-Allah Nabi beri jaminan kita akan masuk ke dalam syurga. Walaupun nampak mudah, bukan mudah, susah tuan-tuan. Susah. Kadang-kadang tak perasan duk cerita, duk termaki orang, duk terkata orang, tak perasan. Tak perasan. Jadi untuk mengelakkan perkara ni, kita kena jaga, kurangkan melakukan dan berkata perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya sekiranya datang satu orang fasik dengan berita, hendaklah kita tabayyun dulu, hendaklah kita kaji, semak, perhati dulu, betul ataupun tidak apa yang dikatakan, berita yang disampaikan oleh fasik, seorang yang fasik. Kaji dulu, jangan kita terus percaya. Walaupun nampak betul, walaupun nampak real, ini memang confirm betul, semak dulu, kaji dulu. Sebab takut-takut benda yang disampaikan itu ialah benda yang tidak betul, lalu kita pun sebarkannya. Bila kita sebarkan, bermakna kita telah sebarkan fitnah,
kita telah sebarkan fitnah dan masuklah tahap sekali dapat share seorang sikit, dapat share seorang sikit. Dan mungkin kita rasa benda ini kecil, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia adalah perkara yang besar, perkara yang besar. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 15, ayat 3 ayat 17, kisah tentang apa dia fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kisah fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah Taala menegur sebahagian orang-orang sebagian orang yang mendengar berita fitnah itu, mereka pun berkata juga sebentar juga benda-benda itu Allah kata wa tahsabunahu hayyina, kamu menyangka benda itu simple, benda itu kecil, wa huwa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah perkara ini adalah perkara yang besar. Kita rasa cakap biasa, kita tak rasa apa pun, tapi bagi Allah ia adalah satu dosa yang sangat besar apabila kita sebarkan. Lebih baik kita diam, lebih baik kita diam daripada kita sebarkan. Itu adalah lebih baik dan itu adalah lebih menepati Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita risau, yang kita takut tuan-tuan, surah Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Sadaqallahul azim. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan 'atid yang catat. Tidaklah Allah kata tidaklah setiap perkataan, tidaklah sebarang perkataan yang dilafazkan kecuali ada di sisinya malaikat raqib dan 'atid. Kita duk wafu kan? Duk wafu, rupanya ada malaikat raqib dan 'atid untuk catat. Allah kata tidaklah setiap lafaz tu. Jadi lafaz pun dikira tuan, masya-Allah. Tak tahu kita rasa kita benda ni yang kita cakap mungkin kita rasa tak ada apa, tapi wa huwa 'indallahi 'azim, benda ini di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah besar dan berat. Jadi kita habis dulu ke azan dulu macam nak ke habis. Berapa kita nak habis? Dalam macam ni. Jadi 10. 5 minit 10 minit 5 minit 10 minit lah dulu. Jadi kita teruskan sikit. Habiskan sikit hadis ini, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Allahu Akbar. Jadi hadis ini ada berkenaan ataupun ada hadis yang lain yang semakna dengannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu kalami bani Adam alaihi la lahu." Setiap perkataan anak Adam, setiap perkataan manusia adalah alaihi. Alaihi ini adalah satu malapetaka untuknya. Setiap perkataan manusia merupakan malapetaka, ancaman baginya, la lahu, bukanlah kebaikan baginya. Kecuali, ada kecuali, illa, kecuali al-amru bil ma'ruf, perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Yang itu tak apa. Jadi kata kullu kalamin, setiap perkataan manusia alaihi, merupakan ancaman, merupakan malapetaka kepada dan ke atasnya, la lahu, bukanlah kebaikan baginya, illa, kecuali al-amru bil ma'ruf, perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Contoh kita buat kuliah, kita ajak orang, jom pergi masjid, jom kita pergi dengar kuliah, jom kita buat kebaikan. Itu tak apa, itu adalah kebaikan baginya. Wan nahyu 'anil munkar, ataupun perkara yang mencegah kemungkaran. Kita cegah mungkar. Mencegah mungkar pun adalah perkara yang baik untuk kita. Dan yang ketiga, wa zikrullah azza wa jalla, perkataan yang ada kaitan dengan zikrullah, yang ada kaitan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan dengan zikrullah, tak apa. Tiga perkara ni tak apa. Yang lain ni ancaman bagi kita. Sebab dia orang kata bila banyak cakap banyak salah, bila banyak salah banyak dosa, bila banyak dosa pergi mana? Pergi masuk neraka. Kan? Bila banyak cakap macam itulah, ya. Jadi samalah tuan, kita kena muhasabah
berapa banyak? Ada tak dalam hari ni? Malam hari kita kena muhasabah. Panjang hari ni ada tak aku kata benda-benda yang haram? Ada tak aku sakit hati orang? Ada tak aku mengumpat orang? Ada tak aku cakap benda-benda yang kotor? Ada tak? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita baca istighfar, kita minta ampun kepada orang yang kita sakitkan ataupun kita orang yang kita mengumpat akan perihal mereka. Dan dalam Al-Quran juga tentang surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Subhanallah. Tidak ada kebaikan. La khaira fi katsir. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang mengajak kepada sedekah. Orang yang ajak kepada sedekah ataupun orang yang ajak kepada ma'ruf, kebaikan. Jom kita buat kebaikan, jom kita gotong royong surau, jom kita pergi kenduri mengeratkan silaturahim, ya. Ataupun au islahin bainan nas ataupun yang berkaitan mempersaudarakan, memperelokkan di antara manusia. Orang duk gaduh-gaduh, kita damaikan. Bukannya orang duk gaduh, kita simbah petrol, bagi marak lagi, bagi dia terbakar bom pula kat situ. Jangan, betul? Bila orang gaduh, kita kena damaikan. Fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah, damaikan di antara saudara kamu yang berkelagah, yang duk gaduh, kita damaikan. Jangan kita gaduh, kita lihat umat Islam hari ini semakin pecah, lagi pecah. Kita sukakan perpecahan. Jangan kita sukakan perpecahan. Allah Ta'ala sukakan perdamaian. Allah Ta'ala sukakan kasih sayang. Allah tidak suka perkara yang memecah belahkan umat. Jadi itu saja tuan-tuan. Itu saja. Cuma sebagai selingan tentang nasihat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nasihat kita supaya kun aliman. Ada satu guru kita sebut ni. Jadilah kamu satu orang alim, satu orang yang berilmu. Jadilah kamu seorang yang berilmu, atau muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu, atau mustami'an, ataupun orang yang mendengar sahaja. Jadi mustami', duduk dengar, kan? Boleh duduk jadi tiga. Sama ada orang yang berilmu, kamu jadi orang alim, orang yang berilmu, ataupun kamu menjadi penuntut ilmu, ataupun kamu menjadi orang yang mustami', orang yang hanya mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan. Wala takun rabi'an, tetapi jangan kamu jadi yang keempat. Yang keempat jangan jadi. Jadi tiga, salah satu daripada tiga tadi sahaja. Jangan jadi yang keempat. Fatahlik, kalau kamu jadi yang keempat, kamu akan binasa. Manakala sama ada jadi alim, ataupun orang yang menuntut, ataupun orang yang mendengar ilmu, jangan jadi yang keempat, kita akan binasa. Allah Ta'ala. Jadi sama juga ada kaitan dengan hadis yang kita baca ini. Kita sentiasa menempatkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat. Yang kata masa itu mas. Sebenarnya masa itu lebih berharga daripada mas. Mas dia tak akan balik semula. Mas tak akan balik. Masa tak akan balik semula. Mas ni kalau hilang kita boleh cari lagi. Kita boleh beli, ada kekayaan sikit, kita boleh beli mas. Tapi masa ni kita belilah, kita ada juta-juta, bilion ke apa, kita tak boleh nak beli masa yang telah berlalu. Apatah lagi orang yang telah meninggal dunia, orang yang kafir, orang yang berdosa, yang bersalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia ada apa tentang? Kalaulah dia ada sepenuh dunia ini emas, dia ada emas sepenuh dunia, dia nak tebus dengan kekayaan dia. Kalaulah dia memiliki emas sepenuh dunia, nak tebus supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia, Allah Ta'ala mengembalikan dia ke dunia untuk dia taubat, insaf daripada kekufurannya ketika di dunia, niscaya tidak akan dibenarkan.
Tidak akan dibenarkan. Sebab itulah kita duk baca surah As-Sajdah. Pagi-pagi Jumaat, imam kita duk baca, kita pun duk baca selalu surah As-Sajdah. Kata, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami dah nampak, kami dah tengok azab sengsara malapetaka neraka yang ada di hadapan kami. Kami dah tengok dan nampak ya Allah, kami dah dengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Bukanlah nak cari emas balik, bukanlah nak tambah kekayaan, nak semua projek, tidak. Na'mal salihah, untuk kami melakukan amal saleh. Sesungguhnya kami telah benar-benar yakin ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi. Tidak, Allah Ta'ala tak akan bagi. Sebab tu kita kena jaga masa yang ada setiap saat. Sebab ahli syurga dia tidak akan menyesal. Ahli syurga tidak akan menyesal di akhirat nanti, di syurga nanti, kecuali masa-masa yang berlalu dalam dunia, masa-masa saat-saat yang kosong, yang tidak ada disertakan dengan zikrullah. Duduk saja-saja tidak berzikir kepada Allah. Masa ini tentu kita akan menyesal dekat syurga nanti. Kalau aku tambah lagi satu subhanallah, darjat syurga aku tak sama orang macam ni, aku boleh potong ya. Kalau Allah aku tambah lagi 10 ya, 10 kali subhanallah, aku dah darjatnya lebih langit dan bumi, satu darjat antara langit dan bumi tentang satu subhanallah, la ilaha illallah, zikir-zikir ini ya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah cukup bermanfaat, yang akan bermanfaat di akhirat kita nanti insya-Allah tuan. Jadi penuhkan masa kita dengan perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak akan menyesal di akhirat nanti. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian kita, dua hadis yang ke-11 yang berkenaan tentang tinggalkan benda yang meragukan dan pergilah pada benda yang yakin, yang tidak meragukan. Dan hadis yang ke-12 iaitu tinggalkan perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufik hidayah kepada kita, kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan, supaya kita dapat amalkan ilmu yang kita pelajari pada malam ini, kerana ilmu itu akan bermanfaat sekiranya diamalkan. Kalau tidak amalkan tuan-tuan, takut akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Allah tanya, berapa banyak ilmu yang kau amalkan, yang kau tahu berapa banyak kau amalkan. Jadi macam mana kita nak jawab tentang kalau sikit sebenarnya kita tahu semua, kita hafal dah di 40 ni, tapi amal satu hadis pun kita tak amal, alhamdulillah ni zalik ya. Jadi cukuplah sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ampun dan maaf andai terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon teguran daripada alim ulama andai ada salah dan silap dalam penyampaian saya. Terima kasih kepada pihak surau, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi